奉主耶稣圣名说话。Dalam nama Tuhan Yesus berbicara, 我今天要在这里讲一个题目是未来的主粮，来做一个分享。 pada malam ini saya menggunakan tajuk yaitu Tiang Masa Depan sebagai perkongsian bersama. 我相信大家看到这个题目应该都蛮了解，也大概都知道内容是什么。 Saya pasti kalian apabila melihat tajuk ini kamu mempunyai idea ataupun apakah perkara yang akan disampaikan dalam perkongsian ini. 既然我们都知道了，我们就把今天这个分享作为我们的提醒。 Memandangkan kita sudah tahu, maka kita menjadikan perkongsian pada malam ini sebagai peringatan kita bersama. 今天我为什么会选择这个题目？ Pada hari ini mengapakah saya memilih tajuk ini? 原因是因为发现时间过得很快。 Kerana saya merasakan masa berlalu begitu cepat. 自从2019年我去了西马升学， Pada tahun 2019 saya telah melanjutkan pelajaran ke Semenanjung Malaysia 也认识了很多西马的同龄。 dan saya berkenalan dengan banyak seiman di Semenanjung Malaysia. 不知不觉中就已经过了2年。 Tanpa sedar telah berlalunya 2 tahun. 也发现周围的人和自己的年纪一直在增长。 Dan saya mendapati umur saya dan orang-orang di sekeliling saya juga terus meningkat. 然后开始一直在思考，在考虑自己的未来该做一些什么东西。 Dan saya terus memikirkan apakah perkara-perkara yang ingin saya buat pada masa depan nanti. 想来想去都是一些未来自己要做什么东西的，做什么生意之类的。 Dan apa yang saya pikirkan itu adalah tentang perkara yang ingin saya lakukan seperti berniaga. 要怎样去经营那个生意之类的。 Bagaimana saya ingin menumbuhkan dan menjalankan perniagaan sendiri. 但是这一些都是一直在为自己在想。 Tetapi semuanya ini saya berfikir untuk diri sendiri sahaja. 在我们还想着要怎样去规划自己的未来生活的时候， Apabila kita pergi mengatur dan merancangkan untuk kehidupan kita, 我们是否有为教会的未来做一个规划？ adakah kita juga mengaturkan dan merancangkan tentang masa depan gereja? 今天我们一起来思考这个问题。 Marilah kita sama-sama memikirkan dan merenungkan perkara ini pada malam ini. 首先是为什么我们需要做未来的主粮？ Pertama-tama, mengapakah kita perlu menjadi tiang masa depan? 如果我们有发现那些长子传道来来去去也是那几个在传道， Sekiranya kita mendapati para penjabat kudus, yaitu seperti diaken dan pendeta adalah orang yang sama sahaja. 随着时间的过去，他们也是会变得年老。 Dan mengikut peredaran masa, pastilah mereka akan menjadi tua. 之后也一定需要人来继续传扬神的话。 Dan seterusnya mereka memerlukan pengganti untuk mereka yang ingin menyebarkan perkataan Tuhan. 那些人就是我们这些年轻人。 Dan mereka itu adalah orang-orang muda, yaitu kita. 我们来看希伯来书5章13节到14节。 Kita lihat Ibrani pasal 5 ayat 13 hingga ayat 14. 希伯来书5章13节到14节。 Ibrani pasal 5 ayat 13 hingga ayat 14. 13节，凡只能吃奶的都不熟练仁义的道理，因为他是婴儿。14节，唯独长大成人的才能吃干粮，他们的心巧习练得通达，就能分辨好匪了。 Ayat 13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Ayat 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang kerana mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. 这个圣经章节就告诉我们，不要让我们像小孩子一样只会听到。 Dalam nas kitab ini menasihati kita agar jangan menjadi seperti kanak-kanak, yaitu hanya mendengar firman.
我们现在应该要学习如何把听到的再传给后代或者是慕道者。 Kita sepatutnya memberitakan firman ini kepada orang lain ataupun keturunan yang seterusnya. 当然，讲道或传道不是一天就会的事， Sememangnya kita berkhotbah ataupun menyampaikan firman itu bukanlah dipelajari dalam satu hari sahaja. 这一些都是要一步一步的去学习， Semuanya ini perlu dibelajar langkah demi langkah 和跟进，为未来的圣工做准备。 dan juga membuat persediaan bagi pekerjaan suci masa hadapan. 我们来看路加福音书路加福音书2章52节。 Kita rujuk Lukas pasal 2 ayat 52. 路加福音2章52节。 Lukas pasal 2 ayat 52. 耶稣的智慧和身量或者年纪，并神和人喜爱他的心，都一起增长。 Ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. 圣经也记载到，就算是耶稣，也不是一出生就什么都会的。 Alkitab juga mencatatkan Tuhan Yesus sendiri bukanlah dari kecil lagi dia semua juga telah bertahu berbuat segala sesuatu. 神和人爱他的心一起增长。 Dia semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. 是要我们学习耶稣的样子， Adalah untuk mengajarkan kita untuk meneladani itu teladan Tuhan Yesus. 从小开始学习如何成为教会未来的主梁。 Sejak kecil lagi kita harus belajar bagaimana untuk menjadi tiang masa depan gereja. 一点一点的成长。 Sedikit demi sedikit kita bertumbuh besar. 现在来讲一讲如何做稳固的主梁。 Sekarang kita bincangkan bagaimanakah kita menjadi tiang yang teguh. 我们来看提摩太后书2章21节。 Kita lihat 2 Timotius pasal 2 ayat 21. 提摩太后书2章21节。 2 Timotius pasal 2 ayat 21. 人若自洁，脱离必见的事，就必做贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. 在现实生活中， Dalam hidup masa kini, 我们能够看见很多做不诚实的工作和欺骗人的生意。 kita melihat banyak perkara yaitu pekerjaan yang tidak baik dan juga banyak perniagaan yang menipu. 我们要做的是保守圣洁。 Apa yang kita harus lakukan yaitu haruslah kita menjaga kekudusan kita. 严格遵守神的诫命。 Dengan tegasnya kita memegang segala perintah Tuhan. 那么我们就必成为合乎主用的贵重器皿。 Barulah kita akan dipakai oleh Tuhan dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. 我们也必须要了解我们的10大信条，还有圣经里的知识。 Kita juga haruslah memahami 10 dasar kepercayaan kita dan juga kita harus memahami pengajaran di dalam Alkitab. 我相信大家都还记得的咯。如果不记得的话，可以在华语赞美诗前面就有写到。 Saya rasa dan percaya dan kalian semua tahu dan hafal 10 dasar kepercayaan ini. Sekiranya tidak, kamu boleh membacanya dalam kidung rohani kita. 在英文赞美诗的后面也是有，也是有。 Dan dalam kidung rohani versi bahasa Inggris juga ada tercatat di bahagian belakang kidung tersebut. 只要我们的信仰根基够稳固， Asal sahaja dasar iman kepercayaan kita itu teguh, 我们自然也是会有好的信心。
maka secara semula jadinya kita akan memiliki iman yang teguh. 我们再看约翰福音书15章8节， Kita lihat lagi Injil Yohanes pasal 15 ayat 8. 约翰福音书15章8节， Injil Yohanes pasal 15 ayat 8. 你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。 Ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. 这里讲到我们需要多结果子。 Di sini dikatakan kita haruslah berbuah banyak. 我们再看加拉太书5章22节到23节， Kita lihat Galatia pasal 5 ayat 22 hingga ayat 23. 加拉太书5章22节到23节， Galatia pasal 5 ayat 22 hingga ayat 23. 说到这些果子就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善和信实、温柔、节制。 Ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. 这些就是神要信徒所结的果子。 Inilah buah yang ingin Tuhan kita hasilkan. 然后，在最重要的是，一定要遵守神的话。 Dan akhir sekali haruslah kita memegang dan melakukan segala perintah Tuhan. 这个主粮就算连核弹都炸不倒。 Sorry? 这个主粮就算连炸弹都炸不倒。 Sekiranya demikian, walaupun dibom tiang ini, maka dia tetap teguh berdiri. 那么，成为未来的主粮是为了什么？ Dan apakah tujuan kita menjadi tiang masa depan? 我们来看约翰福音书21章15到17节。 Kita lihat Injil Yohanes pasal 21 ayat 16 hingga ayat 17. 21章15节到17节。 Maaf, Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 hingga ayat 17. 这里耶稣问彼得3次：“他爱耶稣吗？如果爱他的话，就一定要去喂养他的羊。” Dan di sini Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus sebanyak 3 kali, adakah dia mengasihi Tuhan Yesus? Maka sekiranya dia mengasihi Tuhan Yesus, haruslah dia menggembalakan domba-dombanya. 这里我们也能为我们的下一代打好根基。 Dan di sini juga kita dapat meneguhkan dasar untuk generasi yang seterusnya. 神的话也能继续的传扬下去。 Dengan demikian perkataan Tuhan juga dapat diteruskan kepada keturunan yang seterusnya. 耶稣在临走前吩咐门徒要为他做见证，直到地极。 Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus telah memesankan kepada para muridnya untuk memberitakan Injil sampai ke ujung dunia. 所以在耶稣第二次再来之前，我们为了要把他的话传扬到遍地万民。 Dan sampai pada hari kedatangan Tuhan Yesus buat kali kedua untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus sampai ke seluruh dunia dan juga kepada segala bangsa. 这样我们就不会在主耶稣面前有愧疚了。 Dengan demikian kita tidak akan berhutang kepada Tuhan Yesus lagi. 在我结束我的分享之前，我们来看一个圣经章节做勉励。 Sebelum saya mengakhiri perkongsian saya, marilah kita sama-sama merujuk satu kitab sebagai nasihat dan dorongan bersama. 我们来看雅各书1章2到4节。 Kita lihat Yakobus pasal 1 ayat 2 hingga ayat 4. 2章到第4节。我的弟兄们，
你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐。第3节，因为知道你们的信心经过试炼，就生忍耐。第4节，但忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无缺乏。Ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. 我的分享就到这里。 Perkongsian saya sampai di sini sahaja. 就交回给 Chrissy 姐妹。 Saya serahkan kembali kepada saudari Chrissy. Chrissy。 Yakobus。 Chrissy，你在吗？Chrissy。 要我直接带那个祷告吗？不用了，我来带了。OK。好感谢神，感谢Caleb atau Caleb。Kita bersyukur kepada Tuhan dan juga berterima kasih kepada saudara Caleb. 这个题目未来的栋梁真是非常适合我们今天的青年了。
Dan tajuk tiang masa depan ini adalah sangat bersesuaian sekali bagi kita para belia pada hari ini. 因为我们每一位青年都是教会的怎么说呢？接班人。 Karena kita para belia merupakan pelapis bagi gereja. 所以我们也就是教会未来的这个柱梁。 Dan kitalah adalah tiang masa depan bagi gereja. 所以像Caleb 弟兄说的，前辈们有一天都会老去。 Sama seperti yang dikatakan oleh saudara Caleb tadi, para senior kita akan menjadi tua dan akan bersara. 所以我们身为青年呐、我们要开始从现在开始就要准备接班了。 Maka kita sebagai para belia haruslah bermula dari saat ini kita menjadi pelapis bagi gereja. 所以因为教会需要接班人。 Karena gereja memerlukan pelapis. 教会是神的家， Dan gereja merupakan tubuh Tuhan. 所以教会需要接班人，也就是说神在为他的家找这个接班人了。 Dan karena gereja memerlukan pelapis, maka Tuhan akan mencari pelapis bagi rumahnya. 所以我们如果接这些工作的我们青年接这些工作的时候， Dan apabila kita para belia menerima pekerjaan ini, 也就是表示我们为神的家来去接这些工作了。 juga bermaksud kita menerima dan meneruskan pekerjaan ini bagi rumah Tuhan. 所以我觉得这个未来的柱梁真是对我们非常有大的造就。 Oleh itu tajuk tiang masa depan ini sangat bermanfaat dan membangunkan kita semua. 所以虽然这个道理非常简短， Walaupun firman ini sangat ringkas sekali, 可是它的意义非常重大， tetapi artinya begitu besar sekali. 所以我们要把它铭记在心。 Haruslah kita ingatkannya di dalam hati kita. 准备要为神接班这些工作了。 Bersiap sedia untuk meneruskan segala pekerjaan ini bagi Tuhan. 好，